Hello geng, jangan lupa subscribe ya. Free saja bosku. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera harap semua yang tengok dan dengar ni dalam keadaan sihat walafiat dan dimurahkan rezeki selalu. Okay, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Terima kasih buku gratis guys. Okay, hari ni aku ada sikit cerita dan story mengenai jenis-jenis hantu di Malaysia dan asal usulnya. Okay, selama korang hidup ni, pernah tak korang fikir kenapa kisah-kisah hantu ni masih kekal menjadi cerita untuk menakut-nakutkan orang? Padahal kita semua tahu hantu ini hanyalah jelmaan daripada syaitan. Kalau waktu kecil dulu mak kita selalu cakap jangan keluar waktu maghrib atau malam, takut nanti diganggu hantu. Mungkin sebabnya mak kita nak jaga keselamatan kita, jadi cerita hantu ini lebih mudah untuk takutkan kita untuk keluar malam. Ada juga yang kata hantu ini direka oleh orang kita untuk menjelaskan sesuatu perkara yang tidak dapat dijelaskan dengan logik akal. Contohnya, kenapa pokok yang berimbun tu bergoyang sedangkan tak ada angin? Mungkin ada haiwan di sebalik rimbunan dahan itu. Tapi jawapan paling mudah adalah sebab ada Pontianak sedang bergayut. Okey, perkongsian penceritaan hari ini mungkin akan kedengaran sedikit menyeramkan, tapi bukanlah bertujuan untuk menakut-nakutkan kepada sesiapa pun. Masyarakat di Malaysia, terutamanya masyarakat Melayu, sangat familiar dengan jenis hantu di Malaysia ini. Walaupun hantu-hantu ini semuanya sebenarnya sekadar jelmaan syaitan, tapi orang kita tetap meletakkan hantu pada kategorinya. Siap ada backstory lagi dari mana datanya hantu-hantu ini. Nombor 1, Pontianak. Pontianak atau Kuntilanak ataupun dipanggil mesra dengan panggilan Cik Ponti merupakan salah satu hantu yang paling popular di Malaysia. Rasanya semua lapisan masyarakat tahu pasal hantu ini sebab pernah popular muncul dalam filem Pontianak Harum Sundal Malam. Kisah di sebalik Pontianak ini mudah je. Dipercayai Pontianak ini adalah hasil daripada perempuan yang mati ketika sedang mengandung. Okey, itu cerita ringkas dia. Langsui juga dikatakan berasal daripada wanita yang mati semasa pregnant. Cik Ponti dengan Cik Lan ni ada adik-beradik kah? Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, Pontianak selalu menjelma sebagai seorang perempuan yang cantik yang berjalan seorang diri di jalan yang amat sunyi. Hantu ini dikatakan suka kacau lelaki sahaja. Jadi kaum lelaki jaga-jaga, nanti kena kacau. Tapi logik di sebalik kenapa kisah seperti ini diwujudkan adalah untuk melindungi golongan wanita yang berjalan seorang daripada dikacau oleh pemuda-pemuda yang gatal. Selain itu, Pontianak juga dipercayai sejenis hantu dia yang bertujuan hidupnya adalah untuk mengganggu manusia. Nombor 2, Toyol. Toyol juga merupakan salah satu hantu yang famous di Malaysia. Wah, boleh buat anugerah bintang hantu lah. Selalu macam ni. Dalam kepercayaan masyarakat Melayu, Toyol merupakan sejenis makhluk halus daripada golongan jin atau syaitan yang tujuan hidupnya adalah untuk mencuri. Dia percayai juga Toyol berbentuk kanak-kanak kecil yang turut mempunyai perangai seperti budak-budak kecil. Biasanya Toyol dibela untuk meminta dia mencuri duit jiran-jiran tetangga. Sebab itulah orang dulu ada simpan duit bawah bantal. Tapi yang pasti kepada pemelihara Toyol, mereka sebenarnya telah berlaku syirik dengan membela Toyol. Kalau nak duit, kenalah rajin bekerja, bukan bela Toyol bosku. Terdapat juga kepercayaan tentang cara untuk menghindarkan diri daripada menjadi masa Toyol. Dikatakan Toyol akan lalai sekiranya terdapat permainan yang diletakkan di tepi duit. Dia akan main dengan permainan itu
sehingga lupa nak cari duit. Tadi juga dikatakan lalai sekiranya ternampak ikan puyuh yang dipelihara di dalam akuarium. Nombor 3, hantu kumkum. Hantu kumkum ni kurang famousnya. Kalau nak diikutkan, asal kejadian hantu kumkum ni dikatakan bermula dengan seorang wanita yang mengamalkan ilmu kecantikan muka. Tapi salah satu pantalaran dalam ilmu ini adalah larangan untuk melihat ke cermin selama 10 hari. Ada setengah cerita mengatakan sebulan jadi disebabkan ramai yang memuji wanita itu akan menjadi kecantikannya. Wanita tersebut menjadi tidak keruan dan tak sabar nak lihat wajahnya di cermin pada hari terakhir pantangnya. Akibat melanggar pantang tersebut, wajahnya berubah menjadi buruk dan dia terus berjumpa dengan gurunya. Gurunya mengatakan wajahnya akan kembali cantik sekiranya disapukan darah kadi perawan ke mukanya. Disebabkan itu, wanita itu pun merayau-rayau mengetuk pintu rumah bagi mencari mangsanya sambil mengatakan, "Kum, kum." Matlamat hantu kumkum dikatakan untuk memulihkan wajah penuntut ilmu yang melanggar pantalaran. Seterusnya, orang minyak. Orang minyak ni pun banyak dilakukan ke dalam filem-filem di Malaysia, terutamanya filem genre komedi seram. Asal usul orang minyak dikatakan bukanlah daripada jin ataupun syaitan, tetapi daripada manusia itu sendiri. Sebab itulah namanya orang dan bukan hantu. Dikatakan seorang yang menuntut ilmu batin telah tersalah menuntut dan menyebabkan dia menjadi hitam berminyak. Menurut kisah-kisah yang dahulu, untuk orang minyak pulih seperti sedia kala, dia perlu memperkosa 40 orang gadis perawan. Masa akan dipukau sebelum diperkosa dan muka akan ditanda dengan pangkah selepas dinodai. Seterusnya, penanggal. Hantu penanggal atau disebut dengan nama hantu tenggelong di negeri Kedah atau balam-balam di negeri Sabah sebenarnya merujuk kepada seseorang, biasanya seorang wanita yang menuntut ilmu hitam bagi sesuatu kepentingan. Si penuntut ini pula mempunyai kemampuan untuk menceraikan kepalanya dengan badan mereka dan terbang dengan tali perut yang berurai. Memang gila si penanggal ni tuntut ilmu, apalah siap boleh terbang kepala je. Dalam kisah raya atau masyarakat Melayu dikatakan cara untuk melindungi diri daripada serangan penanggal ni atau limau yang memiliki daun berduri yang akan mencederakan atau memerangkat isi perut jantung atau paru-paru penanggal yang terdedah tu. Penanggal ni juga famous di negara-negara jiran kita seperti di Thailand dan di Indonesia. Jembalan tanah. Jembalan tanah merujuk kepada semangat atau makhluk halus yang terdapat di dalam hutan. Menurut kepercayaan orang lama, jembalan tanah berasal daripada tali pusat bayi yang ditanam di kawasan hutan. Sekiranya kawasan mereka di dalam hutan diterokai atau diceroboh, maka jembalan tanah ini akan mengamuk dan mengganas. Jadi setiap kali sebidang tanah baru dibuka, akan diadakan satu acara persembahan makanan di kawasan tersebut untuk mengelakkan daripada jembalan tanah ini mengamuk. Ini kira kepercayaan masyarakat dulu-dulu, tapi sebenarnya masih dipegang sehingga hari ini. Okey, sampai sini saja cerita asal usul daftarnya hantu-hantu di Malaysia. Dan terima kasih yang mana menonton, dan yang dah subscribe boleh subscribe, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, free saja bosku. Terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.